Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan perbincangan berkaitan dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, dan kita sampai ke perbincangan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hari akhirat. Kerana kata Imam Al-Ghazali, penulis kitab ini, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat itu ada dua yang mesti dicapai oleh seseorang yang benar-benar ingin menuju ke akhirat. Yang pertama, ilmu yang dipanggil ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah atau ilmu yang berupa singkapan tabir hakikat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati setiap manusia, hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi ilmu tersebut. Yang kedua yang dipanggil ilmu muamalah. Ilmu muamalah, yang tu nanti kita akan bincang di bahagian kedua perbahasan kita pada malam ini. Kita masih berbincang tentang ilmu mukasyafah dalam muka surat 96, terjemahan yang kita baca ini. Yang dikatakan ilmu mukasyafah itu, kata Imam Al-Ghazali, ialah ilmu-ilmu yang Tuhan akan berikan dalam bentuk inkisyaf ataupun pembukaan atau singkapan tabir hakikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan apa? Berkaitan khususnya tentang hakikat-hakikat yang tinggi, yang selama ini mungkin kita banyak mendengar, kita banyak belajar, kita banyak membaca, kita banyak berguru dengan guru-guru yang mengajarkannya. Dan hakikat-hakikat yang paling tinggi dalam kefahaman Islam itu sudah pasti berkait dengan hal-hal ghaibiyat, hal benda-benda yang dalam bentuk ataupun dalam kekuatan yang ada pada diri manusia biasa ni sukar untuk difahami dan ditanggap maknanya dengan mendalam. Contoh, hakikat ketuhanan sendiri, itu yang paling tinggi kan. Selama ni kita faham ketuhanan ni macam mana? Kita belajar, kita baca Quran misalnya, kita baca apa yang Quran sebut tentang Tuhan. Kita dengar dari guru-guru, para ulama, ilmuwan yang menulis kitab-kitab akidah, usuluddin dan tauhid berkaitan dengan sifat-sifat Allah misalnya.
Tetapi ilmu tahap itu dipanggil ilmu tahap ilmu yaqin, ilmu yang keyakinan kita tu berdasarkan ilmu kita sahaja, ilmu yang kita dengar. Guru cakap macam tu, kita faham, itulah kefahaman kita berkaitan dengan hal itu. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ada bentuk kefahaman yang lebih tinggi dengan cara Tuhan sendiri memberikan ilmu itu kepada kita. Yang tadi tu lebih pada, kalau sistem pendidikan sekarang dia panggil kognitif lah, kognitif kan, dia masih macam teori lah. Tuhan itu ada, lawannya tiada. Tuhan itu qidam, Tuhan itu baqa, Tuhan itu asa, Tuhan itu berilmu. Kita pun cubalah faham berdasarkan kefahaman dan kekuatan akal kita. Tetapi hakikat Tuhan itu asa itu apa? Hakikat Tuhan itu berilmu itu apa? Hakikat Tuhan itu qidam itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang melalui jalan yang betul untuk mencari ilmu tersebut, dia akan dapat. Tetapi itu merupakan ilmu pemberian. Itu merupakan ilmu yang Tuhan sendiri bukakan kepada kita. Dan dia bukan diberi kepada siapa-siapa sahaja. It is not an mechanical or automatic kind of knowledge. Kan? Ilmu-ilmu yang fardu kifayah kita ni banyak sifatnya macam mechanical saja kan. Belajar tinggi-tinggi dapatlah. Masuk universiti, ambil sijil, ambil peperiksaan. Kita fahamlah. Itu pun sebenarnya dalam Islam dari Tuhan juga. Kan, ilmu engineering kita, ilmu sains kita, ilmu accounting kita tu, jangan kita ingat kita punya akal, kehebatan akal kita yang membolehkan kita faham semua tu, tidak. Itu pun dari segi kefahaman itu Allah Ta'ala yang beri. Dari segi usaha kita berusaha untuk memahami, tetapi masih dari segi kefahaman itu Allah Ta'ala yang beri. Tetapi itu ilmu-ilmu yang lebih mudah kerana dia berada di sekeliling kita. Ilmu sains, ilmu sains mengkaji alam. Alam ini memang berada di depan kita. Kita perhatikan, kita renungkan, akhirnya lebih mudah untuk kita memahami makna-maknanya. Tetapi kalau kita bercakap tentang benda yang mata tak boleh lihat, telinga tak boleh mendengar, tangan tak boleh merasa, tentang ketuhanan misalnya, tentang Tuhan, tentang hari akhirat, itu macam mana kita nak mudah faham? Paling banyak kita boleh usahakan ialah kita dengarlah cikgu, guru ajar, kita dengar betul-betul. Baca Quran pun cuba fahamkan. Tapi dia masih lagi peringkat kita cuba memahami. Kemungkinan Tuhan tak bagi langsung. Itu yang belajar lama tapi tak faham-faham juga. Contoh, bukan di sini, bukan masjid ni, masjid tempat lain. Ataupun belajar di sekolah kan, lama belajar dengan kawan kita dah masuk universiti, dah tinggi dah, kita masih lagi susah sangat nak faham benda. Mungkin ada perkara-perkara yang Tuhan tidak bukakan kepada kita. Jadi itulah kata Imam Al-Ghazali, kefahaman tahap yang paling sempurna itu boleh difahami, boleh didapati, tetapi itu merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita dah pada yang lalu kita dah bincangkan apa contoh-contoh yang Tuhan kata atau Imam Al-Ghazali kata Tuhan boleh berikan kefahaman kepada kita. Contohnya seperti tentang kenabian, erti wahyu, erti syaitan, erti kata-kata malaikat, dan lain-lain. Hari ini kita sambung yang muka surat 96 tu, dan selepas ayat Quran tu ya, sebab kita habis di situ dulu. Dan erti berjumpa dengan Allah Ta'ala dan memandang kepada wajahnya. Erti berjumpa dengan Allah Ta'ala dan memandang kepada wajahnya. Liqa Allah Azza wa Jalla wa nazar ila wajhil karim. Sebab menurut para ulama tafsir berdasarkan ayat Al-Quran,
nikmat yang paling besar yang akan dicapai dalam syurga Allah Ta'ala itu nanti ialah kita dapat melihat wajah Allah, ru'yatullah. Dan menurut ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah, ia harus, maknanya kita boleh melihat wajah Allah, tetapi caranya, kaifiyahnya itu Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Di syurga nanti, di dunia tak boleh, kan? Nabi Musa cuba minta dari Allah nak tengok Allah. Allah kata, kau tengok bukit, gunung ni, kalau dia boleh tetap berdiri, kau boleh lihat. Gunung yang besar itu pun hancur kerana tidak tahan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Musa sendiri pengsan. Itu belum lagi Allah betul-betul tunjukkan. Jadi maknanya daripada peristiwa itu, kata para ulama tafsir dan akidah, di dunia ni kita memang tidak akan boleh lihat, tapi di akhirat nanti, di syurga, boleh. Dan itu merupakan nikmat terbesar yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang akan masuk syurga. Okey, tetapi hakikat melihat wajah Allah tu macam mana? Kan? Hakikat melihat liqa Allah Azza wa Jalla wa nazar ila wajhihil karim. Itu yang bahasa Arab punya tulisan Imam Al-Ghazali ni lah. Yang itu kita tak akan tahu. Tetapi Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman melalui ilmu-ilmu mukasyafah ini terhadap makna-makna begini dengan lebih mendalam. Kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Erti dekat dengan Allah Ta'ala dan bertempat di sampingnya. Bertempat ni bukanlah bertempat secara fizikal. Wa ma'nal qurb minhu wan nuzul fi jiwarihi. Maksudnya makna kita dekat dengan Allah Ta'ala, kan? Kan ada malaikatul muqarrabin misalnya, para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun mereka-mereka yang salihin, yang muqarrabin. Dalam kalangan manusia pun ada yang dekat dengan Allah SWT. Tapi dekat dengan Allah itu maknanya apa? Itu pun sebahagian daripada ilmu mukasyafah, untuk kita mengenal itu dengan cara yang hakiki. Kalau kita just fikir-fikir dengan kita punya akal saja, dekat macam mana? Itu macam-macam pandangan lah, macam-macam tafsiran, macam-macam takwilan yang nantinya akan dihuraikan oleh para ulama dan juga mereka yang cuba memahami Al-Quran. Erti memperolehi kebahagiaan dengan menemani alam arwah. Ini bahasa ni, terjemahan ni kadang-kadang terjemahan Indonesia, kita kena tengok juga bahasa Arabnya. Wa ma'na husul as-sa'adah bi murafaqatil mala'il a'la. Erti kita mendapat kebahagiaan dengan cara kita mendekati para malaikat dan juga duduk di samping mereka, dan juga para nabi. Itu semua kan sukar untuk kita faham. Bagaimana kita berada bersama-sama dengan dipanggil alam arwah, alam roh. Setengah orang dia tolak terus, kan? Mana ada alam roh? Macam mana kita nak buktikan? Kan? Siapa yang boleh nampak roh? Siapa yang boleh nampak malaikat? Siapa yang boleh ni? Akhirnya dia kata this is only speculative, ataupun ini hanya mitos, ini hanya cerita-cerita untuk menyedapkan kita punya telinga. Tetapi kita diajar dalam akidah kita, benda ni betul. Benda ni sebahagian daripada iman. Percaya kepada malaikat. Dan percaya pada malaikat ni bukan percaya membuta tuli, percaya yang ada asasnya. Dan ada kisahnya, kisah Nabi misalnya yang bersama dengan malaikat Jibril yang menurunkan wahyu. Kan? Walaupun kelebihan itu mungkin diberi kepada Nabi sahaja, tetapi Nabi itu mengkhabarkan kepada kita tentang kisah kewujudan malaikat tersebut. Kan dalam sirah Nabi itu ada satu ketika
bila Nabi diturunkan wahyu, baginda berada bersama-sama dengan seorang sahabat yang juga saudara kepada Nabi juga, Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang buta tu kan, yang buta tu. Ini diceritakan sendiri oleh Abdullah itu. Dia kata ketika dia bersama dengan Nabi, dia buta, tapi dia rapat dengan Nabi, duduk rapat-rapat dengan Nabi. Tiba-tiba dia rasa kaki Nabi itu menekan kaki dia begitu kuat sekali. Dia tak nampak kan. Dia ingatkan apa, mungkin ada benda bahaya ke yang Nabi macam menekan. Dia tanya Nabi, apa yang berlaku ya Rasulullah? Rasulullah kata, sebenarnya Jibril sedang menurunkan wahyu kepada aku. Begitu sekali beratnya wahyu itu, sehingga secara fizikal pun Nabi terkesan. Kan, Nabi yang sedang bersama dengan para sahabat itu pun dari segi fizikal pun terasa beratnya. Jadi maknanya benar cerita ada malaikat, ada apa semua tu yang turun di wahyu di Gua Hira dan lain-lain lagi itu benar. Tetapi hakikatnya macam mana? Hakikat malaikat, hakikat alam arwah, ini merupakan hakikat-hakikat yang macam mana kita fikir pun sebenarnya kita akan hanya dapat mungkin satu level kefahaman saja. Tetapi harus untuk Tuhan memberikan kefahaman yang lebih mendalam. Tetapi caranya bagaimana? Bukan dengan cara kita kena fikir, bukan dengan cara kita, dia bukan an-nazar dah, dia bukan masa akal dah, tetapi dia dah macam wahyu lah. Dalam konteks Nabi, wahyu lah. Maknanya kan wahyu tu kan dia panggil wahbiyah, ilmu yang terus, ilmu mukasyafah lah, ilmu yang terus diberi. Bukan Nabi kena masuk universiti ke, masuk mana-mana kelas ke untuk dapat makna-makna Al-Quran itu, tidak. Terus saja. Kadang-kadang Nabi berada di gua, kadang-kadang berada di rumah, kadang-kadang bersama dengan para sahabat selama 13 tahun kan, 23 tahun. Bukan pendek masanya itu, panjang masanya itu. Tetapi dalam konteks orang yang bukan Nabi, dia tak adalah macam wahyu tu. Bentuk ilmunya itu bukanlah macam wahyu. Tetapi yang macam mendekati sikit kepada Nabi, ilmu mukasyafah inilah, kata Imam Al-Ghazali. Maknanya orang biasa pun ada peluang untuk bukan menjadi Nabi, tetapi mendapat ilham-ilham, kefahaman-kefahaman yang mendalam tentang hal-hal yang memang kita dah belajar, macam kita dah tahu, tetapi dari segi kefahaman itu lebih mendalam. Itu saja. Bukan ilmu mukasyafah ni benda baru yang Tuhan tunjukkan. Dia kita panggil apa? Intensification of understanding. Kedalaman kefahaman berkaitan dengan hal-hal yang mungkin secara biasa ni kita faham hanya secara faham logik ataupun faham rasional saja, tetapi dalam konteks ilmu mukasyafah itu Tuhan akan berikan dalam bentuknya lebih mendalam. Okey, apa lagi? Tentang erti berlebih kurangnya pangkat ahli syurga. Sebab kan dalam Quran disebut bahawa syurga itu pun ada tingkat-tingkatnya, ada yang paling tinggi, ada yang rendah, ada Firdaus, ada syurga An-Naim, ada syurga apa lagi? Macam-macam nama syurga, begitu juga neraka. Tetapi hakikat perbezaan itu macam mana? Itu sebahagian daripada ilmu yang sukar untuk kita faham secara berfikir, tetapi Allah Ta'ala boleh berikan dalam bentuk mukasyafah, sehingga mereka melihat satu dengan yang lain, seumpama menampak bintang bersinar di lembaran langit dan lain-lainnya yang panjang kalau dibentangkan di sini. Mana panjanglah kalau Imam Al-Ghazali nak bentangkan. Tapi kan itu merupakan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan ahli-ahli syurga. Kan surah Sejadah yang kita baca tiap-tiap pagi Jumaat, subuh Jumaat tu, tu banyak tentang cerita dalam syurga tu. Tentang apa, orang di syurga bergembira, duduk di
permaidani, ada nantinya hurun ain, ada apa, malaikat-malaikat apa bidadari yang akan melayan, ada gelas-gelas yang daripada emas, daripada perak, macam-macam lah. Tapi kalau kita baca kisah tu kemudian kita rationalize, mungkin kefahaman kita macam itu kan macam dalam restoran aja kan, ada gelas, ada apa. Restoran pun sekarang ni ada gelas perak lah, ada gelas macam-macam berkilat-kilat. So what? Kan mungkin akan timbul benda-benda macam tu pula. Mana tak hebat sangatlah syurga tu. Tak boleh begitu. Kita kena faham bahawa syurga itu memang tempat tertinggi, tempat terhebat, tempat nikmat yang paling tinggi. Tetapi mungkin bahasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah bahasa yang level manusia boleh faham. Jadi dia macam perumpamaan lah. Nanti kalau Tuhan turunkan dalam Quran perkataan-perkataan yang langsung kita pun tak faham, susah kita nak buat macam kiasan kan. Jadi bahasa Allah Ta'ala, kalam Allah dalam Al-Quran itu pun bahasa dalam konteks yang kita fahami. Tetapi hakikat benda yang diceritakan itu berbeza. Tak mudah kan. Macam tadilah, kalau syurga tu ada sungai, susu pula, melekit nanti kalau mandi. Kita tak boleh fikir. Masa tu akal sudah lagi tidak sangat berfungsi untuk memahami hakikat. Dia hanya boleh sampai ke level, okey, itulah perkara-perkara yang ada dalam syurga misalnya. Tapi hakikat sebenar, tak mungkin dia macam restoran tadi kan. Tak mungkin. Sebab kalau tidak, apa makna syurga? Tidak ada makna lah syurga. Tidak ada makna lah neraka. Kalau kita fikir neraka tu okey lah sebab tak mati kan, kena api apa pun, tapi kan kekal abadi. Dalam dunia ni pun kena bakar sekejap dah mati. Tapi tidak ada kematian di akhirat nanti. Di akhirat tidak ada kematian. Dan di akhirat nanti, kalau kesakitan, kesengsaraan itu dia akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Jadi dia, it is not an experience yang kita boleh samakan dengan experience kita di dunia selari begitu, tak boleh. Dia logik dia tu mungkin dah sedikit berbeza. Itu maksudnya. Tapi hakikat itu mungkin kita tak boleh faham, tetapi melalui ilmu mukasyafah ini Allah Ta'ala akan berikan. Sebab itu orang-orang yang diberi ilmu mukasyafah ni, kata Imam Ghazali dulu, ialah golongan muqarrabin, golongan yang benar-benar dekat dengan Allah. Sebab dia dah tahu dah hakikat syurga itu apa, hakikat neraka itu apa. Jadi mereka sudah tidak ada nak buang masa untuk dunia lagi. Kan mungkin dia punya fokus itu untuk mendapatkan perkara-perkara tersebut. Sebab dia dah ditunjukkan hakikat itu melalui ilmu mukasyafah. Kan? Boleh terima tak kita possibility of this knowledge? Boleh kan? Boleh. Ini bukan benda mustahil yang kita cakap ni, ilmu mukasyafah ini. Sebab itu Imam Ghazali katakan ini level of understanding. Dan ini dari Tuhan juga. Sebagaimana setiap ilham yang kita dapat di dunia pun dari Tuhan kan. Kita dapat ilham macam mana nak buat masjid yang begini cantik dari siapa? Bukan daripada akal kita sepenuhnya, dari Tuhan, dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberikan macam-macam bentuk ilham kepada manusia itu. Malah orang kafir pun Tuhan bagi ilham juga. Newton bila nampak apple jatuh, terus dia dapat idea tentang gravity, buat satu teori yang mempengaruhi dunia. Kan Einstein bercakap tentang relativity. Itu semua orang kata teori-teori besar dalam sains. Itu bukan dari Tuhan. Takkan kita kata dia orang kafir, Tuhan itu daripada sendiri. Tidak. Orang kafir juga Allah memberikan ilham-ilham. Tetapi mereka tidak akan dapat ilham tentang ketuhanan. Mereka tidak akan dapat ilham tentang hari akhirat. Mereka tidak akan dapat ilham tentang hakikat roh, hakikat malaikat seperti mana yang disebutkan ini. Itu bezanya. Maknanya Tuhan beri kepada semua, tetapi sampai level orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan ilmu-ilmu yang lebih khusus, lebih special. Itulah ilmu mukasyafah. Ada masa panjang lagi. Kemudian apa lagi yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala?
Ni tadi tentang banyaknya tentang Nabi, tentang hari akhirat, tentang syurga, tentang keadaan di syurga dan lain-lain lagi. Kerana kata Imam Al-Ghazali, manusia mengenai pengertian hal-hal tersebut di atas yang tadi itu, semua benda-benda kita telah sebutkan tadi dan yang hari itu juga sesudah membenarkan pokok-pokoknya mempunyai bermacam-macam tingkat. Maksudnya kata Imam Ghazali, kalau tak diberikan ilmu ini, manusia akan berbeza-beza dari segi memahami perkara-perkara ini. Dan it is real, memang betul. Contoh Imam Ghazali kata, sebahagian mereka berpendapat bahawa semuanya hanyalah contoh-contoh saja. Yang cerita tentang syurga, cerita tentang neraka tu, mereka ini akan berpandangan bahawa perkara ini hanyalah dia panggil apa bahasa dia? Amsilah ni maknanya benda yang tak real, tapi macam tadilah saya sebut, Tuhan bagi tu nak bagi sedap perasaan manusia. Ini ada ni, kelompok yang berpandangan begitu ada. Contohnya ahli falsafah seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Farabi. Mereka berpandangan bahawa kisah-kisah Al-Quran tentang syurga, tentang neraka itu dia macam allegorical. Dia macam kiasan-kiasan saja. Dia tak real. Tetapi sekadar nak menunjukkan bahawa syurga itu indah, syurga itu nikmat, syurga itu tinggi kedudukannya. Itu satu kelompok yang kata Imam Al-Ghazali punya kefahaman, satu bentuk kefahaman tentang hal-hal ukhrawi ini. Kemudian yang kedua, sebahagian mereka juga dan yang disediakan Allah Ta'ala untuk hambanya yang soleh, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas dalam hati manusia. Dan tak adalah serta makhluk itu syurga selain daripada sifat-sifat dan nama-nama. Jadi bagi mereka this is just names, this is just examples, instances saja, bukan reality. Setengah lagi berpendapat, kata Imam Ghazali, bahawa sebahagian adalah contoh-contoh dan sebahagiannya lagi bersesuaian dengan hakikat yang sebenarnya. Sebab ada setengah lagi berpandangan sebahagian daripada cerita tu tak real, tapi sebahagian lagi real. Ini disebabkan oleh tak mendapat hakikat sebenar dari sudut kefahaman lah. Demikian juga sebahagian lagi berpendapat bahawa kesudahan mengenal Allah Ta'ala itu ialah mengakui kelemahan diri daripada mengenalnya. Ada juga yang kata disebabkan Allah Ta'ala ini begitu susah untuk difahami, apabila kita lemah untuk memahami, itulah dia ilmu kita tentang Tuhan. Apa dia sebut? Al-ajzu fil idraki idrak. Kelemahan untuk memahami Tuhan itu adalah kefahaman. Kelemahan kita untuk memahami ketuhanan itulah sebenarnya kefahaman. Tapi betul ke begitu? Ini dah jadi macam banyaklah pandangan. Dah dekat macam Kristian pula. Kristian, masalah dia apa? Sebab dia punya doktrin tu begitu susah. Sebab dia nak kena faham Trinity, tiga, Tuhan tu tiga, tapi dalam satu kesatuan. Tuhan itu disalib, mati, kemudian hidup semula, naik ke langit. Itu semua akal tak boleh terima langsung tu. Mana boleh Tuhan mati kan? Kalau tidak, masa Tuhan mati itu apa jadi kepada alam ini yang ditadbir oleh Allah Ta'ala? Tapi disebabkan begitu susah nak difahami itu, ada dalam kalangan ilmuwan ataupun teologian mereka mengatakan cogito qua ergo sum. Cogito qua, saya pun tak ingat dah bahasa Latin. Maksudnya cogito qua absurdum. You have to believe because it is absurd. Ataupun because it is absurd, therefore you have to believe. Kan? Disebabkan benda tu susah nak faham, sebab itu kita kena percaya.
Jadi konsep kepercayaan itu hanya datang bila kita tak boleh faham. Kan? Jadi adalah dia punya justifikasi. Sebab itu susah nak faham Trinity ni. That's why you kena percaya. You just percaya saja. Jangan cuba untuk berfikir. Tetapi dalam Islam tidak begitu, kan? Tidak begitu. Sebab Allah Ta'ala yang kita percaya ni bukannya benda yang sukar dalam arti kata bertentangan dengan prinsip akal kita. Allah itu esa. Itu very rational sebenarnya. Kan? Beza Tuhan satu dengan Tuhan tiga atau Tuhan ramai, ribu. Ada agama yang Tuhan dia ribu terus. Ada Tuhan dekat pokok, ada Tuhan dekat bukit, ada Tuhan dekat yang jaga laut. Kan semua ada dia punya penunggu-penunggu dia. Kadang namanya Tuhan, kadang namanya spirit, kadang namanya mambang. Kalau Piramli dia kata mambang, kan. Mambang tanah, mambang angin, mambang itu Tuhan lah. Dalam animisme itu Tuhan lah. Tapi konsep macam tu lagi susah nak dipertahankan dari segi akal, kan. Macam mana kalau Tuhan tu ada division of labor pula, ada jaga itu, maknanya Tuhan tu tidak kuat sangat lah sampai terpaksa pula bahagi dah macam manusia lah pula. Ada jawatan kuasa, ada pembahagian tugas. Itu sendiri sudah bertentangan dengan akal. Sedangkan Tuhan yang satu itu yang paling rasional, sebab Tuhan itu kena satu lah, kerana dia paling berkuasa. Yang lain-lain itu bukan Tuhan. Kalau dah ada AJK, ada apa semua tu bukan Tuhan. Mudah saja. Jadi dalam Islam kita tidak paksakan kepercayaan kepada orang, tetapi kita ajarkan. Sebab mungkin kita tahu, kan, bila kecil-kecil anak-anak tak faham Tuhan, sebab ni benda hakikat tinggi, benda yang gaib, kena diajar. Tapi makin dewasa apa yang diajar dalam akidah tu sepatutnya lebih mudah, lebih rasional, lebih diterima oleh akal. Jadi kalau orang kata, kalau yang tak faham, yang tak boleh faham itulah kefahaman, jadi kadang-kadang adalah perdebatan kat situ, betul ke? Sedangkan banyak benda yang kita boleh faham tentang Tuhan. Ada juga yang mengatakan, sebahagian lagi mendakwakan beberapa hal yang agung tentang mengenal Tuhan Allah Ta'ala. Macam-macam lah klaim itu dan ini. Ada lagi yang mengatakan bahawa batas mengenal Allah Ta'ala itu ialah apa yang sampai kepada akidah orang kebanyakan, iaitu beriman bahawa Allah Ta'ala itu ada, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar. Ini macam kita belajar tauhid lah. Maknanya itu pun sebahagian, kata Imam Ghazali, cara orang memahami ketuhanan. Jadi faham Tuhan ini pun maknanya ada level-levelnya dan ada macam perspektifnya. Tapi hakikat sebenar ketuhanan itu, itu Imam Ghazali cuba nak buat kesimpulan, hakikat sebenar itu boleh dicapai, tetapi itu bukan lagi dah tahap kita boleh fikir, tetapi dia pemberian oleh Allah Ta'ala. Dan bukan mudah-mudah, bukan mudah-mudah pergi bertapa kat gua mana-mana ke Tuhan akan bagi ilmu mukasyafah. Itu pun tak betul. Sebab nanti Imam Ghazali kan kaitkan ilmu mukasyafah dengan ilmu muamalah pula. Dan Imam Ghazali kata kalau tak lalu ilmu muamalah ni takkan dapat ilmu mukasyafah. Dan Ihya Ulumuddin yang tebal itu, yang ada 40 bab itu, semuanya bercakap tentang ilmu muamalah. Tentang apa, nak buang riak, nak buang ujub, nak buang nak bersyukur, nak mahabbah kepada Allah. Semua itu merupakan proses amali lah. Muamalah tu maknanya amali yang kena dilalui sebelum seseorang itu mungkin akan diberikan ilmu mukasyafah. Maknanya tak mudah lah ilmu mukasyafah ni. Kena ada dia punya training. Sebenarnya benda ni bukan baru. Yang tasawuf duk ajar tu itulah dia, kan. Nak buang sifat-sifat mazmumah dan nak menyemai sifat-sifat mahmudah. Itu je dia punya cara. Tidaklah benda asing sangat. Cuma Imam Ghazali susunlah. Ini kan bab ni bab ilmu. Kita ingat bab yang kita baca ni bab ilmu. Apa ilmu mukasyafah, ilmu kita sedang memahami dulu, memahami.
Nak melalui tu nanti kena baca sampai habis lah kitab Ihya ni, dan kena mengamalkanlah pula, kan? Jadi saya ni bercakap sedap tapi nak mengamal, itu satu cabaran yang cukup besar. Tapi tak apalah, paling kurang kita faham apa yang Imam Ghazali buat, peta ilmu tu Imam Ghazali cuba sampaikan kepada kita. Okey. Okey, kami maksudkan 97 ya. Yang kami maksudkan ilmu mukasyafah itu ialah bahawa terangkat tabir atau tutup yang menutupi kefahaman kita dengan hakikat itu, sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah kepada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata yang memandang yang tak diragukan lagi. Laksana mata memandang bukan makna kita boleh lihat Tuhan, maknanya kita faham Allah Ta'ala itu, ataupun kita mengenal Allah Ta'ala itu dengan kefahaman dan keyakinan yang begitu jelas. Itu maksudnya yang diberi ilmu mukasyafah ini. Dan mungkin inilah maksud yang kita sebut ainul yakin. Yang tadi kita sebut bab yang kita duk belajar dengan guru, dengan apa ni, masih lagi ilmu yakin, bab diajar kita faham, kita cuba faham. Tapi kalau dengan nantinya riyadhah, dia panggil riyadhah nafsiyah ni, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan hati itu, maka ilmu-ilmu yang tadinya kita dengar secara teori saja, dia menjadi lebih jelas dan lebih jelas dan lebih jelas. Seakan-akan Allah Ta'ala mengangkat tabir yang selama ini menutup hati dan jiwa, terutamanya jiwa yang kotor, kata Imam Ghazali, yang tak boleh masuk cahaya-cahaya ilmu Allah Ta'ala itu. Memang dia susah nak faham lah, tapi kalau sekali dah dibersihkan, maka insya-Allah kefahaman itu akan jadi lebih jelas dan lebih jelas. Itulah yang ada level tu. Yakin dengan Tuhan ni pun ada ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Haqqul yakin tu experiential, keyakinan yang bersifat experiential. Hal yang demikian itu mungkin pada diri manusia sekiranya tidak cermin hatinya telah tebal dengan karat dan kotor dengan kotoran dunia. Maknanya ilmu mukasyafah itu hanya mungkin atau possible atau boleh berlaku sekiranya cermin hatinya itu tidak tebal dan dengan karat dan kotor dengan kotoran dunia. Kan kita cakap tentang ilmu akhirat. Imam Ghazali kata ini ilmu untuk sampai ke akhirat. Imam Ghazali dah cerita dah sebelum ni, ilmu yang dunia tu fiqh. Fiqh memang banyak tentang solat, tentang ibadat, tentang munakahat, tentang jinayat. Sebab urusan tu semua urusan kat dunia ni. Tapi urusan di akhirat nanti, itu dua ilmu ni lah, mukasyafah dan muamalah. Tetapi syarat paling utama, hati kena bersih. Sebab ilmu tu nak sampai ke dalam hati. Cahaya Allah Ta'ala itu, ilmu lah, akan sampai ke dalam hati. Tapi kalau hati itu penuh dengan karat-karat, kotor dan hitam, macam mana cahaya nak masuk? Kan? Bagaimana cahaya nak masuk? Sesungguhnya kami maksudkan dengan dengan ilmu jalan ke akhirat ialah ilmu mengenai cara menggosok cermin tersebut. Jadi nantinya akan dihuraikan. Kitab Ihya ni lah, keseluruhannya itu adalah urusan nak bersihkan cermin. Cermin apa? Cermin hati. Atau yang kita sebut tadilah, nak buang semua sifat-sifat yang melekat, banyaknya berkaitan dengan dunia. Hubbud dunia, cintakan dunia, tak nak meninggalkan perkara-perkara dunia. Bukanlah maksud kena buang, tapi kita tidak terikat. Boleh aja orang yang kaya macam Abdul Rahman bin Auf kaya, tapi kekayaannya tidak langsung mengganggu, gugat hati dan jiwanya untuk dia dekat dengan Allah SWT. Sebab itu dia mudah nak beri segala. Abu Bakar dengan Umar, kan, Abu Bakar habis seluruh hartanya diberikan untuk perjuangan Islam. Sayyidina Umar pun tak dilawan. Sayyidina Umar separuh hartanya itu untuk Islam. Sayyidina Abu Bakar semua dia bagi untuk, dalam peperangan Tabuk itu dia beri semua. Sampai Rasulullah pun tanya, apa yang kau ketinggalkan untuk keluarga engkau, wahai Abu Bakar?
aku tinggalkan kepada mereka Allah dan engkau wahai Muhammad. Begitu sekali. Itu sebab dia level dia As-Siddiq. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar dia dapat title As-Siddiq, yang begitu yakin dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita level mana? Boleh buatlah kita punya muhasabah sendiri. Level Abu Bakar mungkin jauh. Level Umar pun susah, kan? Banjir ni berapa banyak agaknya kita bagi. Banjir ni kan. Ada bagi kan. Tapi tengoklah perkan dengan harta kita semua. Kalau harta 5 juta, ni level sinilah ya. 5 atau 15 juta. Kalau Umar punya level 7 juta habis. Untuk diberikan kan. Kalau level Abu Bakar 15 juta, 15 juta tu diberikan. Jadi tidak mudahlah. Kita cakap memang mudah, tapi ini bab yakin kita dengan Allah Ta'ala, yakin kita dengan akhirat, yakin kita dengan kemana kita nak pergi nanti. Tapi itu semua, kata Imam Ghazali, rahsianya adalah dengan membersihkan, mencuci cermin hati. Dari apa? Dari kotoran-kotoran tadi yang menjadi dinding atau hijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada mengenal sifat-sifat dan af'alnya. Membersihkan dan menyucikannya ialah dengan mencegah diri dari menuruti hawa nafsu dan berpegang teguh dalam segala hal kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukanlah benda asing. Benda ni semua dah diajar kepada kita. Yang penting bila kita benar-benar membersihkan jiwa itu, barulah kita akan nantinya mengenali Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah. Tadi belajar juga dalam akidah, dalam tauhid. Tapi faham itu faham itulah secara faham teori, tetapi dengan membersihkan jiwa dan melalui proses yang disebutkan itu, insya-Allah kefahaman itu merupakan kefahaman yang lebih dalam, lebih hakiki sifatnya. Jadi saya ingat kita berhenti di situ. InsyaAllah nanti kita sambung lagi perbahasan tentang bab ilmu ya. Jadi saya ingat setakat itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.